Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahira binti Marisa dari Kolej Komuniti Jasin Merlimau Melaka bersama ahli kumpulan saya Encik Muhammad Huiri bin Abdul Manah dari Politeknik Merlimau dan Puan Siti Rahayu binti Abdul Rauf dari Kolej Komuniti Jasin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu kecenderungan pelajar bidang bisnes untuk menceburi bidang keusahawanan di Kolej Komuniti Jasin dan Politeknik Merlimau. Setiap tahun, Kementerian Pengajian Tinggi telah menetapkan sasaran graduan yang menjalankan perniagaan di sesebuah institusi adalah 5% daripada keseluruhan graduan yang berconvocation. Justeru, kajian ini dibuat untuk mengenal pasti sejauh manakah pelajar yang mengikuti bidang bisnes cenderung untuk menceburi bidang keusahawanan selepas mereka bergraduasi kelak. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti minat pelajar, kebolehan dan keyakinan pelajar serta semangat mereka untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Responden kajian terdiri daripada pelajar-pelajar sijil pengoperasian perniagaan di Kolej Komuniti Jasin dan pelajar-pelajar Jabatan Perdagangan di Politeknik Merlimau. Hasil kajian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 23 dan dibentangkan dalam bentuk frekuensi dan min. Hasil dapatan menunjukkan bahawa min minat pelajar dalam bidang keusahawanan adalah 3.79. Min bagi kebolehan dan keyakinan pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan adalah 3.63, manakala min bagi semangat pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan adalah 3.92. Secara keseluruhannya, min kecenderungan pelajar bisnes untuk menceburi bidang keusahawanan berada di tahap sederhana tinggi. Keywords kami adalah bisnes, keusahawanan dan juga kecenderungan. Objektif kajian kami adalah yang pertama, mengenal pasti minat pelajar bisnes dalam bidang keusahawanan. Kedua, mengenal pasti kebolehan dan keyakinan pelajar bisnes untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Dan yang ketiga, mengenal pasti semangat pelajar bisnes untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif di mana borang soal selidik diedarkan kepada pelajar-pelajar program Diploma Jabatan Perdagangan di Politeknik Merlimau dan pelajar-pelajar sijil pengoperasian perniagaan di Kolej Komuniti Jasin secara lawak. Soal selidik tersebut mengandungi item soalan yang disediakan dengan pilihan jawapan berdasarkan skala Likert. Borang soal selidik diedar menggunakan medium Google Form di mana ianya mudah dikumpul di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Skala Likert yang kita gunakan adalah 5, iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, 5 sangat setuju. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan SPSS 23 dan diinterpretasikan dalam bentuk jadual. Skala Likert dianalisis dalam bentuk min bagi menunjukkan tahap kepuasan responden terhadap sesuatu soalan kajian. Kajian ini menggunakan interpretasi min terhadap skor min menggunakan tafsiran daripada Nunali dan Bernstein 1994, iaitu menjelaskan 4 tafsiran terhadap skor min yang dihasilkan daripada skala Likert, iaitu rendah, sederhana tinggi dan tinggi. 1 hingga 2 rendah, 2.01 hingga 3 sederhana rendah, 3.01 hingga 4 sederhana tinggi dan 4.01 hingga 5 tinggi. Seterusnya kita melihat kepada latar belakang responden. Taburan responden mengikut jantina iaitu lelaki 10.3%, manakala perempuan 89.7%. Jumlah responden kita adalah 184 orang, terdiri daripada pelajar-pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Merlimau dan juga pelajar sijil pengurusan perniagaan Kolej Komuniti Jasin. Latar belakang responden dalam perniagaan keluarga pula, 59.2% adalah terdiri daripada keluarga yang mempunyai perniagaan sendiri, manakala 40.8% lagi bukan dari keluarga yang mempunyai perniagaan sendiri. Adakah responden ini mempunyai pengalaman dalam bidang keusahawanan? 26.1% menyatakan mereka ada dalam bidang keusahawanan, manakala 73.9% lagi tidak mempunyai pengalaman dalam bidang keusahawanan. Seterusnya kita melihat berapakah program keusahawanan termasuk program inkubator yang telah disertai di institusi pengajian oleh responden. 85.3% menyatakan mereka pernah mengikuti 1 hingga 3 program keusahawanan. 10.3% pula telah mengikuti 4 hingga 8 program keusahawanan,
manakala hanya 4.3% sahaja yang telah mengikuti lebih daripada 8 program keusahawanan. Seterusnya adalah pendapatan keluarga. Keluarga memiliki perniagaan sendiri dan pengalaman responden dalam bidang keusahawanan. Jika kita lihat kepada jadual, 45.1% iaitu bilangan yang tertinggi adalah datang daripada keluarga yang berpendapatan 2,000 dan ke atas. Dan mereka ini mempunyai perniagaan sendiri yang paling ramai iaitu 62.7%. Dan ia paling tinggi di kalangan responden lah, pendapatan 2,000 ke atas dan juga mempunyai perniagaan sendiri. Dan mereka juga mempunyai pengalaman dalam bidang keusahawanan. Seterusnya, kita melihat kepada faktor minat pelajar dalam bidang keusahawanan. Min terendah adalah mereka mula meneroka ilmu keusahawanan yang boleh diperolehi melalui medium tradisional dan moden iaitu 3.72. Manakala min tertinggi adalah keluarga turut memberikan galakan kepada mereka untuk menceburi bidang keusahawanan iaitu 3.96. Min keseluruhan bagi faktor minat dalam bidang keusahawanan adalah 3.80. Faktor berikutnya adalah kebolehan dan keyakinan pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Min keseluruhan adalah 3.65. Min terendah adalah mereka mula melaksanakan promosi bagi meningkatkan jualan iaitu 3.48. Manakala min tertinggi adalah asas pengetahuan mereka tentang pengurusan keusahawanan bertambah baik sejak mereka masuk ke institusi pengajian. Faktor yang terakhir adalah semangat pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Min keseluruhan untuk faktor ini adalah 3.94 iaitu min yang paling tinggi sekali. Min terendah adalah mereka memulakan langkah dengan mempelajari kejayaan seseorang usahawan melalui media sosial dan media cetak dan menjadikan mereka sebagai mentor dalam keusahawanan iaitu 3.85, manakala keluarga turut menyuntik semangat mereka untuk menjadi usahawan yang berjaya. Secara keseluruhannya dapatlah dirumuskan bahawa kecenderungan pelajar-pelajar dalam bidang bisnes di Politeknik Merlimau dan Kolej Komuniti Jasin adalah berada pada tahap sederhana tinggi, iaitu mereka sememangnya cenderung untuk menjadi usahawan namun perlu sentiasa digilap dan dimotivasikan agar mereka terus tekad untuk menjadi usahawan apabila tamat belajar kelak. Semangat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan merupakan aspek yang paling tinggi dalam mempengaruhi kecenderungan mereka untuk menjadi usahawan. Faktor keluarga adalah faktor yang paling tinggi dalam mempengaruhi kecenderungan mereka untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Minat pelajar dalam bidang keusahawanan pula merupakan aspek kedua yang mempengaruhi mereka untuk bergelar usahawan. Faktor minat ini boleh dipupuk melalui aktiviti-aktiviti keusahawanan yang dianjurkan oleh institusi pengajian, terutamanya program inkubator di mana para pelajar akan diberikan latihan, ilmu pemasaran, mendaftarkan perniagaan, seterusnya mereka dibenarkan beroperasi seperti sebuah perniagaan sebenar dalam institusi dengan pemantauan dan pementoran oleh ketua unit keusahawanan di institusi. Aspek kebolehan dan keyakinan pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan merupakan faktor yang paling rendah dalam mempengaruhi kecenderungan mereka untuk menjadi usahawan. Mungkin ia dipengaruhi oleh responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester 1 yang belum banyak lagi pendedahan berkenaan ilmu keusahawanan yang telah disediakan oleh institusi. Usahawan yang berterusan terutamanya oleh institusi pengajian tinggi dalam merealisasikan pelan strategi pengajian tinggi iaitu dalam teras satu iaitu menambah baik ekosistem keusahawanan dengan mewujudkan inkubator dan melaksanakan pelbagai program keusahawanan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kecenderungan pelajar untuk menjadi usahawan selepas tamat pengajian terutamanya pada musim pandemik COVID-19 yang sangat memberi impak kepada sektor pekerjaan. Kajian ini juga dapat menunjukkan bahawa program-program inkubator dan latihan keusahawanan yang telah disediakan oleh institusi pengajian sangat memberi impak kepada pelajar-pelajar untuk cenderung menjadi usahawan selepas tamat pengajian. Namun, institusi perlu mencari alternatif bagaimana untuk mengekalkan kecenderungan pelajar-pelajar ini untuk menjadi usahawan setelah tamat pengajian, seterusnya mereka kekal menjadi usahawan dan berjaya apabila telah selesai berconvocation dan bagi mencapai objektif program pengajian atau program educational objektif dalam bidang bisnes yang akan diukur selepas 3 hingga 5 tahun pelajar menamatkan pengajian. Sekian daripada saya. Terima kasih.